A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah hendak memberinya hidayah, maka tiada siapa pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah hendak sesatkan dia, maka tiada siapa pun yang dapat memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Noor, seterusnya Ahli Jawatan Kuasa Surau Malaysia 8, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang kepada kita untuk kita bersama di dalam majlis ilmu Allah ini, untuk sama-sama kita mengambil masa kita yang sedikit ini untuk kita duduk sebentar berada di dalam yang dikatakan sebagai taman-taman syurga di dunia ni. Dan saya difahamkan sebagai penggantilah bidang terjun. Kalau main bola tu main simpanan lah. Main simpanan pada malam ini yang menggantikan Ustaz Kamal Asy'ari, subhanallah. Seorang ulama yang sangat kita seganilah. Jadi sebagai bidang terjun ni dia punya preparation tu agak ni sikit lah. Okay, jadi sebelum tu eloklah saya memperkenalkan diri, disebabkan pertama kalilah berada di surau ni. Jadi nama diberi Muhammad Izzat Hafizullah bin Muhammad Rafi, berasal dari Pasir Mas, Kelantan, dan sekarang ini berkhidmatlah sebagai imam 2 di Surau Al-Ittihadiyah Seksyen 9, kampung sebelah sana tu. Jadi alhamdulillah pada malam ini itulah sebagai menggantikan ustaz, dan insya-Allah dalam masa yang ada ni sedikit sebanyak kita sama-sama mendengar perkongsian yang akan insya-Allah yang akan saya sampaikan. Setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana tanpa izin dia kita sama sekali tidak akan dapat untuk sampai ke rumah Allah ini. Jadi inilah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang dikatakan yang mengucap 2 kalimah syahadah. Dan apabila kita sebut saja orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, di situlah terletaknya tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk menunaikan hak-hak Allah, iaitu Allah menyuruh kita membuat baik dan Allah melarang kita untuk berbuat kejahatan. Jadi syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah tidak berkira dengan kita. Allah tidak berkira dengan kita dalam apa jua perkara sekalipun. Baik nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur, nikmat kita bernafas. Cuba kita bayangkan kita bernafas hari-hari ni, Allah memberi kita ni secara percuma saja. Secara percuma dan tanpa bayaran pun. Cuba kita bayangkan kalau Allah berkira dengan kita, kan, Allah menyuruh malaikat dia ni tiap-tiap bulan ni pergi ketuk pintu rumah kita ni, dia tunjuk ni, sekian-sekian ni bil bulanan kamu bernafas guna udara Allah yang bagi ni, sebanyak ini yang kamu kena bayar. Tapi Allah tidak berkira dengan kita. Allah tidak buat begitu. Allah tidak mengenakan sebarang bayaran untuk kita menikmati apa yang Allah telah berikan kepada kita. Sebab itulah kita kena
letakkan rasa syukur ini tempat yang paling tinggi sekali. Dan dalam kitab, kalau kita pernah baca kitab Penawar Bagi Hati sekalipun, kita akan tengok martabat syukur ini adalah dia akan diletakkan yang paling tinggi sekali, melebihi pada sifat zuhud, pada sifat sabar dan sebagainya. Inilah pentingnya kita merasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi kita sendiri pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada baginda. Cuba kita tengok balik macam mana Sayyidina Aisyah pernah berkata, dia kata, wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu ni beribadat pada Allah siang malam sampai bekak-bekak kaki? Lalu Nabi pun menjawab, adakah tidak boleh aku nak menjadi manusia ataupun hamba Allah yang bersyukur? Itulah tanda kita bersyukur, adalah kita membuat apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan seharian kita ni kita akan dapat melihat satu perkara yang tidak dapat lari dengan kita, iaitu antara dosa dan pahala. Apabila kita sebut dosa, setiap orang ini akan pernah melakukan dosa, akan pernah melakukan pahala dan sebagainya. Jadi apabila kita sebut dosa, dosa ni selalu akan berlega dengan kita. Kita silap sikit buat kesalahan, maka dosalah ke atas kita. Dan cuba kita bayangkan, sekarang ni kita akan rasa kadang-kadang apabila kita buat satu perkara yang salah itu, apabila sudah berdosanya kita ni, kadang-kadang kita ni tak rasa apa-apa pun. Cubalah kita bayangkan apabila Allah takdirkan dosa ini boleh dihidu. Boleh dihidu, nescaya dalam surau ni tak boleh duduk kita. Tak boleh duduk dalam surau ni. Sebab apa? Terlalu banyaknya dosa-dosa yang kita buat. Itu kalau Allah takdirkan dosa ini boleh dihidu. Jadi Allah tidak membuat begitulah. Allah membuat dosa pahala itu sebagai perkara yang ghaibiyah, yang tak nampak. Sebab itulah menjadi sebagai ujian kepada kita sebagai hamba Allah ini, untuk menilai adakah kamu nak buat benda baik ataupun kamu nak buat perkara yang jahat. Andainya kamu buat perkara itu, andainya kamu buat apa yang disuruh oleh Allah, maka pahalalah bagi kita. Dan sekiranya kita membuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berdosalah kita. Jadi itulah kehidupan kita untuk mencapai destinasi kita yang terakhir di akhirat kelak, adalah semata-mata untuk mengumpul seberapa banyak kebajikan yang kita hidup ini. Allah bagi kita umur 40 tahun, 50 tahun, ada yang bonus Allah bagi 90 tahun, 100 tahun. Semata-mata untuk kita mengumpul sebanyak mungkin kebajikan ataupun sebagai bekalan untuk kita berada di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini ialah saya berkongsilah satu kata-kata yang telah diberikan oleh Waliullah Ibrahim bin Adham, yang mana pada satu ketika orang ramai telah datang kepadanya di satu bandar Basrah di Iraq. Lalu ditanyakan kepada Ibrahim bin Adham. Dia kata, wahai Ibrahim, wahai Abu Ishaq, yang gelaran kepada Ibrahim bin Adham ini, dia tanya, wahai Ibrahim, mengapa doa kami ini tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya mereka. Kenapa? Sedangkan kami ini sentiasa berdoa pada Allah, sentiasa berdoa pada Allah. Baik pagi, baik siang, baik malam, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali selepas solat 5 waktu kami berdoa. Setiap kali mengingati Allah kami berdoa kepada Allah. Tapi mengapa Allah ini tidak memakbulkan segala doa yang kami telah panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Ibrahim bin Adham ini mengatakan bahawa wahai hamba Allah, sesungguhnya doa kamu tidak dimakbulkan oleh Allah adalah disebabkan kerana hati kamu itu telah mati. Itulah sebabnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dimakbulkan. Itulah yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham ini, sebab doa kamu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
adalah kerana hati kamu ni telah mati. Lalu ditanya lagi orang ramai itu kepada Ibrahim, apa yang boleh mematikan hati kami ini? Ditanya kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim bin Adham ini menjawab, ada 10 perkara yang boleh menyebabkan hati kamu itu mati dan menyebabkan doa kamu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim bin Adham ini telah menerangkan kepada orang yang bertanya tadi 10 perkara yang menyebabkan hati kita mati dan akan menyebabkan juga doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterangkanlah satu-satu oleh Ibrahim. Yang pertama, antara sebab mengapa hati kamu itu mati adalah kerana yang pertama, kamu mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala tetapi kamu tidak menunaikan haknya. Dia kata kamu ni tahu hak Allah. Kamu tahu Allah suruh kamu buat baik, tinggal benda yang Allah larang. Tapi kamu tidak menunaikan hak-haknya. Nah, itulah antara pertama sekali sebab apa hati kamu mati yang diterangkan oleh Ibrahim bin Adham. Cuba kita lihat sekaranglah bagaimana diri kita sendiri, adakah kita ini telah menunaikan hak-hak Allah? Adakah kita ni telah mengikuti apa yang telah Allah syariatkan dalam Al-Quran dan hadis? Adakah kita ni tergolong dalam golongan yang mendukung syariat Islam ini, ataupun adakah kita ni tergolong dalam golongan yang menentang pula kepada hukum-hukum Allah ini? Jadi itulah persoalannya, adakah kita ni bagaimana? Bagaimana diri kita? Adakah sampai sekarang yang kita hidup sekarang ini, adakah kita telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Itulah pertamanya yang diceritakan oleh Ibrahim bin Adham. Yang pertama sekali adalah sebab mengapa hati mati dan menyebabkan doa tidak diterima adalah kerana kita tahu akan hak-hak Allah tapi kita tidak menunaikannya. Adapun yang kedua diterangkan oleh Ibrahim bin Adham ini adalah kamu membaca Al-Quran tetapi kamu tidak berusaha beramal dengannya. Jadi kita tengoklah, kalau di belakang sana penuh, rak kita tu penuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi sejauh mana kita ni membaca, apatah lagi kita nak mengamalkan. Persoalannya adakah kita baca dan seterusnya kita mengamalkan konten dalam Al-Quran itu sendiri. Sebab itulah kita kena hari-hari kena muhasabah diri kita ni. Perkara-perkara inilah yang perlu kita teliti dan perlu kita hayati. Dan kadang-kadang kita akan merasalah, kadang-kadang kita berdoa, kenapa sangat kita berdoa ni tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara sebabnya. Seterusnya yang ketiga yang diceritakan oleh Ibrahim bin Adham ini, perkara yang ketiga menyebabkan hati itu mati adalah kamu sangka kamu cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kamu ni tinggalkan sunnahnya. Apabila kita sebut sunnah ni, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni berbentuk meluas. Bukan sekadar pada pakaiannya semata-mata, akan tetapi seluruh kesemuanya sekali, baik perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kadang-kadang kita lebih tertumpu kepada benda yang sunat. Benda yang sunat yang melibatkan pakaian Nabi, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika benda-benda yang sunatlah. Tapi kita tidak melihat benda yang lebih besar, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berdakwah ataupun menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kadang-kadang kita kata kita cinta pada Nabi, tapi sebaliknya kita tak turut apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baru saja lebih kurang berapa? Seminggu, 2 minggu kita telah menyambutlah kedatangan ataupun ulang tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana banyaklah kalau di agensi-agensi kerajaan tu dia akan buat berarak dan sebagainya lah. Tapi benda tu bukan sekadar berarak sahaja. Bukan sekadar kita ni mengangkat panji-panji dan sebagainya. Tapi kita perlu hayati bagaimana periknya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kadang-kadang kita hanya bersungguh pada hari itu saja. Tapi pada hari-hari lain kita tidak bersungguh. Dan kadang-kadang kita lupa akan, kita hanya sekadar ingat bila Nabi lahir. Tapi rupanya kita terlepas pandang akan bila Nabi wafat. Dan sesungguhnya cerita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang sepatutnya kita lebih memahami bagaimana ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak mencapai kepada hari kewafatannya. Banyaklah yang menceritakan bahawa kalau kita dengar sekarang ini ramai yang kata apabila Nabi nak mati tu Nabi kata ummati kan. Ada. Sebenarnya setakat yang pengajian yang kita tanya ustaz-ustaz memang tak ada satu pun yang mengatakan bahawa ummati ni. Setakat yang kita buat pembacaan pada pengajian hadis-hadis dan sebagainya, yang ada adalah Nabi, kalimah yang terakhir yang disebut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak menghembuskan nafasnya yang terakhir adalah ketika dia berada bersama dengan isterinya Aisyah, yang mana pada ketika itu telah Sayyidatina Aisyah telah mengatakan bahawa sesungguhnya pada ketika itulah, pada saat Nabi nak wafat itulah, badan Nabi, jasad Nabi berada hampir dengan aku. Dan sungguhnya apabila Nabi itu hendak sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Nabi telah mengeluarkan satu kata-kata, iaitu ila rafiqil a'la, kepada kekasihku yang tertinggi, itulah antara kata-kata yang telah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menghembuskan nafas yang terakhir. Inilah satu kita kena cek balik diri kita. Adakah kita tahu bila Nabi lahir, kita tahu bila Nabi wafat, tapi sejauh mana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita turuti. Baiklah. Seterusnya, yang keempat yang diceritakan oleh Ibrahim bin Adham adalah yang menyebabkan hati kamu mati adalah kerana kamu mengecapi nikmat Allah Subhanahu wa taala tetapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Inilah satu benda yang perlu kita hayati betul-betul, iaitu nikmat syukur. Apabila Allah memberi kita nikmat, adakah kita bersyukur dengan apa yang nikmat Allah berikan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kamu bersyukur atas apa nikmat yang aku beri, Allah kata, tentu aku akan tambahkan nikmat lagi. Dan sekiranya kamu mengkufuri segala nikmat yang aku beri, maka azab seksa yang tidak terperilah bagi kamu. Itulah dalam kehidupan seharian kita ni, tidak kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah lah, di sekitar kita ni masih lagi Allah berikan keselesaan dan sebagainya. Tapi cuba kita tengok di sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di sebelah batas timur sana, yang sekarang ni masih lagi bergelut dengan nak sekolahnya, macam mana nak membersihkan rumah yang dilanda banjir dan sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, kami di Surau Stesen 9 sana baru saja beberapa hari lepas telah balik daripada misi bantuan banjir ke Gua Musang untuk menghantar kelengkapan, dan di sana kami tengok banyak lagi yang perlu dibantu, banyak lagi yang perlu ditolong, sehingga kan kami pada misi yang kedua hari itu adalah lebih kepada pembersihan. Pada misi yang pertama pada awal bulan Januari hari itu, kami telah pergi untuk misi inilah, bantuan kelengkapan yang segera ni seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Dan siri yang kedua hari itu kami pergi untuk lebih kepada pembersihan. Dan sedihlah kita tengok kami dalam 22 orang pergi sana. Dan kami telah pergi ke satu rumah. Satu rumah ni penuh dengan selut. Selut dia ni lebih kurang 2,5 kaki dekat paha, dekat pinggang, selut saja. Dia ada rumah ni, satu rumah ada ruang tamu, ada bilik, ada 3 bilik. Yang bilik itulah yang dahsyat sikit, dekat dengan paha. Yang ruang tamu ni dekat dengan lutut lah. Jadi kami memakan masa nak cuci satu rumah tu dalam tenaga yang ada 22 orang ni,
mengambil masa sehari untuk settlekan benda tu. Dalam keadaan seluknya, dalam keadaan air yang tak ada, kami bawalah mesin nak tarik air daripada sungai. Kebetulan rumah tu belakang sungai, dekat dengan sungai, mana kita ada wire yang lebih kurang 100 meter tu kita ambil daripada sungai terus pergi menghala ke rumah tu lah. Itu pun satu, dan masa siap semua tu ada orang lain pula datang. Cik tolonglah basuh rumah kami pula. Kata subhanallah, kata. Maknanya pada awal kami nak datang ke Gua Musa tu, kami ingat kita ada bacalah berita-berita yang kata ramailah yang tolong bersih. Kami ingatkan kalau pergi ni just nak settle apa yang tak settle lagi lah. Rupa-rupanya masih banyak lagi rumah yang tak diusik pun. Seluk tu masih berkeras begitulah. Itulah antara pengalaman yang kami pergi. Dan ada satu kampung itu, Kampung Lakloh. Kalau sini ada yang kenal Kampung Lakloh di Kuala Kerai. Pada misi yang pertama kami pergi tu di Kuala Kerai, kami masuk je Kampung Lakloh tu, ada satu pondok di tepi sebelah kiri tu, ada satu signboard, dia tulis tangan ni lah. Dia tulis selamat datang ke Kampung Tsunami, dia tulis. Kita pun memang betul-betul macam kena tsunami. Dengan rumah yang asalnya berada sebelah kiri, dia ada jalan, tiba-tiba lepas pada banjir tu dia beralih ke seberang jalan pula. Ada yang rumah bertindih atas rumah, ada yang rumah atas masjid dan sebagainya. Itulah. Kalau kita pergi tengok sendiri, subhanallah, kita boleh merasai sendiri. Inilah ujian yang Allah berikan kepada orang-orang kat situ. Jadi itu pun sebagai nak mengisafkan diri kita juga. Sebab itulah apabila Allah datangkan dengan ujian ini, dengan musibah ini, dia akan lahirlah beberapa golongan. Antaranya apabila datangnya musibah ini, antara golongan yang pertama adalah golongan yang bertaubat, yang insaf akan apa yang telah berlaku. Dan golongan yang kedua adalah yang tak tahu apa pun. Walaupun datanglah bencana sebesar mana pun, dia tetap macam tu lah. Dia tetap, kalau tak tutup aurat lah. Kalau tak semayang lah. Dan kami tengok sendiri di tempat tempat pemindahan tu, dia buat dekat masjid. Orang solat ni, azan dia duduk di belakang-belakang lah. Orang yang ditempatkan di pemindahan ni, dia duduk di belakang. Bila azan je, orang lain masuk nak solat, yang lelaki perempuan yang tempat pemindahan ni tak buat apa-apa pun. Macam bukan orang Islam lah. Tak kata nak bersiar, nak solat sekali. Itulah panggil walaupun datang bencana sebesar mana pun, apabila hati tu tidak mengambil iktibar atas apa yang Allah timpakan, maka tak ada apa-apalah. Itulah yang kita bimbang sekarang inilah. Datangnya bencana tapi hati ini masih keras. Hati ini tidak mengambil iktibar dari apa yang telah Allah timpakan kepada kita. Itulah sedikit sebanyak nak berkongsilah pengalaman di kita buat misi bantuan banjir tu. Dan insya-Allah lah kami plan untuk misi yang ketiga pula. Misi yang ketiga mungkin kita akan kerahkan lebih banyak lagi tenaga, dan mungkin akan ada satu plan yang jangka panjang lah. Sebab kami pergi ke Gua Musa itu misi yang kedua, kami tengok satu kampung, nama dia Kampung Star, 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 ataupun Kampung Bintang. Situ dia ada dalam 50 buah rumah yang terjejas, dan kami merancang untuk kira letakkan sebagai kampung tu sebagai kampung angkat lah, untuk kita buat satu plan jangka panjang untuk kita berpusat di surau di kampung tu, untuk kita selesaikan apa yang tak selesai lagi di kampung tu. Tu banyak perkara lagi lah yang perlu dirancang. Jadi saya menyerulah kepada mungkin ahli qaryah ini untuk tak kira lah siapa-siapa boleh buat, kita pergi ke sana, kita tengok sendiri apa yang berlaku di sana, dan kita tolonglah apa yang patut. Tak boleh tolong dari segi kewangan, tolonglah dari segi pergi sendiri tengok tenaga cuci, tolong cuci dan sebagainya. Itulah sebagai usaha kita nak menolong sesama kita, saudara kita di sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah apabila kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah, hati kita ni akan mati. Dan sebab itulah kita berdoa sebanyak mana pun,
doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Dan yang kelima yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham ini, yang menyebabkan hati kamu mati dan menyebabkan juga doa kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kerana kamu mengaku syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Jadi Allah ciptakan syaitan ini adalah musuh kita yang utama. Sebab itulah bila kita sebut syaitan, syaitan telah lama dah bersumpah depan Allah Subhanahu wa taala, yang mana aku akan sentiasa aku bersumpah bahawa setiap anak Adam ini aku akan menghasut dia untuk bersamaku di neraka kelak. Tetapi satu je yang tidak akan diganggu oleh syaitan adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, nak berjuang di jalan Allah, nak melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Seterusnya yang keenam yang diceritakan oleh Ibrahim bin Adham adalah kamu mengaku adanya syurga tetapi kamu tidak beramal untuknya. Jadi kita mengaku perkara ghaibiyah, iaitu syurga ini adalah satu yang benar, dan kita ni nak sangat ke syurga. Tapi orang yang hatinya mati ini, dia tahu adanya syurga tetapi dia tidak bersungguh untuk ke sana. Cuba kita tengok, kita lihat sekarang ni lah. Di kawasan kita sendiri ni, walaupun banyak dengan majlis-majlis ilmu yang dikatakan taman-taman syurga di dunia ni, tapi masih lagi yang tidak mahu bersama-sama di dalam majlis ilmu ini, yang tidak mahu bersama di dalam taman-taman syurga ini. Jadi rugilah orang yang ini. Kalau dia tak nak tu tak apalah, tapi yang lebih teruk daripada tu adalah yang menentang lagi majlis-majlis ilmu yang kita buat ni. Itulah satu benda yang sangat-sangat menyedihkan kita lah. Sebab itulah kita ni kena transform balik diri kita ni, kena cek balik diri kita. Sempena dengan tahun baru juga ni, dalam bulan 1 ni kita berazam lah, dengan azam-azam, banyaklah azam kita ni. Azam 2014 pun tak settle lagi, masuk tahun 2015 nak buat azam baru pula kan. Tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya kita berazam lah dengan kita yang panggil apa, kaki-kaki surau ni, kaki-kaki majlis ilmu ini, kita berazam untuk tahun baru ni paling kurang kita boleh tarik. Ya, kita ni dah regular dah, mari selalu kat surau ni. Kalau boleh kita cuba tarik pula orang jiran kita ke yang sebelum ni susah nak solat di surau, kita cuba tarik pula seorang demi seorang. Insya-Allah kalau dalam surau ni ada berapa orang? Dalam 50 orang lah. Seorang tarik seorang, 50 orang dah jadi 100 orang dah. Itulah kita berazam untuk terus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan nak memenuhkan taman-taman syurga di dunia ni, insya-Allah. Seterusnya yang ke-7, kamu mengaku neraka itu benar tapi kamu tidak menghindari darinya. Jadi yang ke-6 tadi disebutkan berkenaan dengan syurga, dan yang ke-7 ini Ibrahim bin Adham mengatakan bahawa kamu mengaku neraka itu benar tetapi kamu tidak berusaha untuk menghindarinya. Jadi inilah destinasi kita yang terakhir, sama ada kita nak ke syurga ataupun kita nak ke neraka. Tanyalah siapa pun di dunia ni, kalau kita tanya kamu nak masuk syurga ke kamu nak masuk neraka, confirm lah orang akan jawab nak masuk syurga. Tak nak seorang pun yang nak masuk neraka. Tapi kadang-kadang orang yang nak masuk syurga ini, dia terlupa bahawa dia ni tidak bersungguh-sungguh untuk ke syurga. Malah perbuatannya itu, percakapannya itu lebih cenderung untuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, wa iyazu billahi min zalik. Sebab itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hindarkan hati kita ini dari terjebak dalam perkara-perkara yang boleh membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ke-8 yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham ini adalah kamu mengaku mati itu benar tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Subhanallah, kita mengaku bahawa mati itu bila-bila masa sahaja boleh datang kepada kita dan boleh membawa kita ke alam barzah. Tapi sejauh mana kita ready, sejauh mana kita bersedia untuk menghadapi mati ini.
Mati yang dikatakan sebagai kiamat kecil ini, sejauh mana kita telah bersedia? Sejauh mana kita telah bersedia untuk menghadapi mati? Dan apabila mati ini, maka terputuslah kita dengan urusan dunia. Apabila mati saja, maka disitulah tempat pertama yang kita akan ditanya dengan pelbagai soalan, yang mana soalan itu akan dijawab dengan baik jika kita di dunia dulu adalah seorang yang mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan boleh jawab soalan yang ditanya oleh malaikat dalam kubur itu sekiranya kita di dunia ini menentang Allah, menentang hukum Allah dan sebagainya. Itulah perkara yang perlu kita ingat sebelum kita mati ni. Kita kena prepare. Kita kena prepare dan sebanyak mungkin kita kena prepare. Seterusnya yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham yang ke-9 adalah, kamu sibuk mencari dan memikirkan kesalahan dan keburukan orang lain, tetapi kamu lupakan keaiban kamu sendiri. Yang ke-9 ini adalah yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, kamu ni sibuk mencari kesalahan dan keaiban orang. Kita ni sibuk cari kesalahan orang. Dia ni silap sini ni. Dia ni salah sini ni. Kita sibuk dengan salah orang. Tetapi kita ni tidak sibuk dengan kesalahan kita sendiri. Sejauh mana diri kita? Kita duk asyik tengok kesalahan orang, tapi kesalahan kita ni sejauh mana? Inilah yang dikatakan sebagai hati itu akan mati. Kalau kita ni asyik duk tengok kesalahan orang saja tanpa menengok diri kita sendiri, di situlah yang akan menyebabkan hati kita mati dan menyebabkan juga doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham ini adalah, kamu kebumikan jenazah saudaramu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripadanya. Jadi setiap orang ini akan menjadi jenazah lah. Setiap manusia yang hidup akan mati dan akan dimandikan, akan dikafankan, akan disembahyangkan, dan akhir sekali akan dibawa ke kubur untuk dikebumikan. Tapi kita apabila datangnya perkhabaran ada saudara kita mati, kita pergi tengok, kita pergi ziarah. Tapi sejauh mana kita pergi ziarah, kita pergi tengok sampai ke orang tanam di kubur itu, sejauh mana kita mengambil iktibar dari perkara itu? Adakah kita ni masih lagi, walaupun kita ni dah mengusung dah jenazah itu, tapi tak ada rasa apa pun lagi dalam hati kita. Hati kita ni masih lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Jika sekiranya kamu ni tidak ambil iktibar apa pun atas jenazah yang dikebumikan itu, maka itu tandanya hati kamu ini telah mati. Jadi kita berlindunglah, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara yang disebutkan tadi. Kita berdoa agar Allah berlindung, Allah lindungi kita dari menyebabkan hati kita ni mati. Kita tak nak hati kita mati. Sebab itulah apabila kita lihat sekarang ini dalam dunia yang semakin mencabar ini, banyaklah kita tengok orang-orang yang semakin jauh dengan Islam. Yang mana itulah yang kita boleh lihat bukti apabila dia jauh saja dengan Islam, dengan jauh saja dengan cara hidup Islam, itulah bukti hati dia itu telah mati. Hati dia itu telah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang ini apabila kita lihat balik dunia yang semakin mencabar ni, kita rasa bimbang. Kita rasa bimbang dengan anak-anak muda kita yang semuanya sebaya-sebaya saya lah, dalam kurang 20-an ini, yang semakin hari semakin rosak akhlak dia. Seperti mana yang kita boleh lihatlah isu yang terbaru ni kan, isu yang kita katakan yang sedang viral lah di media massa sekarang ni, di Facebook, di Instagram dan sebagainya, berkenaan dengan anak gadis kita, anak Melayu kita yang elok bertudung kan, elok bertudung tapi tanpa segan silunya naik di pentas dan sanggup dipeluk, dicium oleh artis Korea tu. Jadi kalau ia pun minat, janganlah sampai macam tu sekali lah. Itulah kita tengok pun rasa malulah dengan bertudungnya. Itu menggambarkan Islam. Itu menggambarkan Islam. Tapi apabila dia buat begitu, dia telah seolah-olah dia tu tak boleh nak jaga pun maruah dia sebagai
sebagai seorang perempuan, sebagai orang yang mendokong syariat Islam, mendokong apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bimbang. Jadi itulah isu sekarang ni. Jadi sekarang ni bukan masanya lah untuk kita ni nak menyalahkan siapa-siapa, nak salahkan penganjur dan sebagainya, nak salahkan baik anak gadis itu sendiri. Tapi sekarang ni masanya adalah untuk kita duduk bersama, kita sit balik, kita bincang di mana punca sebenarnya akhlak yang tidak terjaga ni. Baik di pihak ibu bapa, baik di pihak kerajaan, baik di pihak agensi-agensi lain. Kita kena lebih peka, lebih tegas dalam kita nak menangani masalah-masalah ini. Sebab itulah kita alhamdulillah lah, kalau kita ni orang yang jenis kaki surau, ibu ayah, mak ayah kita ni ada kesedaran Islam, bawalah anak-anak sekali yang ada di tu, kalau yang tak ada buat apa-apa tu pada antara maghrib dan isyak tu, bawalah sekali datang ke surau dengan majlis-majlis ilmu ini. Sebab itulah zaman sekarang ni kita kena lebih kreatif lah, lebih kreatif dengan program-program yang boleh nak menarik anak-anak muda ni. Kadang-kadang kita ni lah cadangan-cadangan tu kita kena mengambil kira lah, sebagai ahli jawatan surau dan sebagainya. Kita cuba fikir bagaimana kita nak tarik anak-anak muda ni. Kalau kita tengok sekarang ni, berapa orang je anak-anak muda dalam surau ni sekarang ni? Sedikit saja kan. Cuba kita fikir bagaimana kita nak tarik anak muda kita ni. Kalau kita sekadar tarik, jomlah kita pergi dengar baca kitab di surau, confirm dah dia tak nak kan. Jadi kita cuba tarik dengan cara yang boleh dia rasa suka. Kalau cuba tarik kita buat hebahan dengan ada malam ni kita ada makan chicken chop ke, ada dominola ke. Benda-benda tu benda yang boleh menarik dia kan. Mungkinlah dia datang pada awalnya tu untuk apa? Untuk benda tu lah, untuk makanan tu. Tapi manalah tahu dengan usaha yang kita buat tu, Allah buka hati dia ni, dengar pula sebelum makan tu adalah ceramah dia kan, ada motivasi dan sebagainya. Lepas dia terbuka hati dia ni untuk bersama-sama dengan kita selalu dalam surau dan sebagainya. Itulah antara contoh kita boleh nak tarik anak-anak muda ni. Itulah cara dia. Kalau kita tersilap sikit, itulah yang akan menyebabkan gejala sosial yang semakin merusing sekarang ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah 10 perkara yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham, yang mana dia kata yang akan menyebabkan hati kita mati dan juga akan menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta ampun dan kita minta berlindunglah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ni tidak tergolong dalam golongan yang hati mati. Jika sekiranya kita ni telah insaf dengan apa perbuatan yang kita telah lakukan, kita rasa ni kita dah rasa banyak buat dosa, kembalilah pada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu bersifat dengan sifat At-Tawwab, iaitu menerima taubat. Jadi dia diumpamakan sebagai tuan rumah lah. Kita pergi ke rumah orang ni, tuan rumah ni dia sentiasa mengalu-alukan orang ni nak ziarah rumah dia. Jadi itulah sifat Allah yang sentiasa mengalu-alukan para hamba-Nya yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi apabila kita sebut saja taubat ini, bukan sekadar taubat, hari ni taubat esok buat balik, hari ni esok buat balik, hari ni taubat esok buat balik, bukan begitu. Taubat ini kena betul-betul taubatan nasuha. Kita kena beriktikad, kita kena bertaubat betul-betul, sembahyang taubat, selepas itu kita berazam kita tak nak melakukan lagi perkara-perkara yang kemaksiatan yang telah bercanggah dengan Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah cerita yang diceritakan oleh Ibrahim bin Adham yang menyebabkan hati kita ni akan menyebabkan mati. Jadi seterusnya adalah berkaitan dengan saya memetik dalam buku Bahtera Penyelamat ini, iaitu berkenaan dengan ciri-ciri keimanan, iaitu mana beberapa ciri keimanan kita, dan marilah kita memelihara sifat keimanan yang perlu dijaga. Jadi kita setiap orang ni yang boleh datang ke surau ni sebab apa? Sebab kita ada iman. Sebab kita ni ada iman yang kita jaga selama ni. Yang boleh kita tergerak hati kita nak datang ke surau, tergerak hati kita nak datang solat 5 waktu ke surau ni adalah
sebab kita ada iman. Jadi kalau kita tak ada iman, itulah yang susah datang surau, kita tegur pun marah, kita larang buat maksiat pun marah, itulah keimanan. Jadi sini ceritakan ciri-ciri keimanan yang perlu kita jaga. Yang pertama yang disebutkan dalam kitab ni adalah at-taibun, iaitu mana orang-orang yang sentiasa bertaubat. Inilah ciri-ciri keimanan. Ciri-ciri orang beriman adalah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri keimanan yang kedua adalah al-abidun, iaitu orang-orang yang beribadat. Selepas kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kita kepada Allah dengan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita dijadikan sebenarnya. Itulah tujuan kita dijadikan, iaitu untuk liya'budun, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri keimanan yang ketiga adalah al-hamidun, orang-orang yang bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ni kena sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Kena sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, seterusnya as-saihun, yang disebutkan adalah sebagai pengembara-pengembara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ni adalah pengembara-pengembara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengembara, yang berjuang, yang tak reti penat untuk menegakkan Islam. Sebab itulah seperti mana ayat yang saya bacakan di awal tadi, lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'ak walakin ba'udat alaihim asy-syuqqah. Allah kata lau kana aradan qarib, kalaulah perjalanan ini dekat, Allah kata lau kana aradan qariban wa safaran qasidan, dan permusafiran ini, pengembaraan ini mudah, lattaba'u, maka ramai yang orang akan ikut kita. Ramai yang akan menyokong kita, yang akan mendokong Islam ini. Walakin ba'udat alaihimu syuqqah, Allah kata. Akan tetapi dianya lebih ba'udat, lebih jauh, dan syuqqah, penuh dengan kesusahan. Itulah realiti kita sebagai orang yang nak menegakkan Islam ini, sangat-sangat susah, sangat-sangat mencabar. Itulah seperti mana kalau kita tengok balik sirah-sirah Nabi nak bawa Islam ini bukan mudah, penuh dengan jerihnya, ditentang, berperang dan sebagainya. Itulah yang kita, sunnah itulah yang kita kena hadapi sekarang ni. Cuba kita cek balik sejauh mana perjalanan kita sekarang ni. Perjalanan kita nak bawa Islam ni sejauh mana? Senang ke susah? Kalau senang itu maknanya ada sedikit ada slack di mana-mana. Kalau kita rasa susah, itulah sunnah sebenarnya. Bersusah payah untuk menegakkan Islam ini. Itulah, marilah sama-sama kita menjadi pengembara-pengembara di jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebagai as-saihun. Seterusnya yang kelima, ar-raki'un, orang-orang yang banyak rukuk pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri yang seterusnya adalah yang sentiasa banyak rukuk. Maknanya di sini adalah banyaknya solat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menunaikan kewajipan kita solat 5 waktu sehari semalam itu, ibadat-ibadat lain, solat-solat lain, yang mana solat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah solat malam. Kita sentiasalah rukuk, sentiasalah bersolat di sepertiga malam ini, sentiasalah berqiyam pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah panggil apa, ciri-ciri untuk kita ni menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya as-sajidun, apabila kita rukuk pasti kita akan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, al-amiruna bil ma'ruf, iaitu orang-orang yang menyuruh kepada ma'ruf. Ciri keimanan kita, ciri orang itu beriman adalah orang itu sentiasa menyuruh kepada berbuat baik. Itulah cirinya. Dan kita ni kena sentiasa ada ciri ini. Kena sentiasa suruh orang buat baik. Jangan ada pun niat kita ni nak suruh orang buat jahat. Inilah yang akan mengkucak-kacirkan apabila kita suruh orang buat jahat ini. Inilah yang akan mengkucak-kacirkan kehidupan kita. Kita kena al-amaruna bil ma'ruf, orang-orang yang menyuruh kepada ma'ruf. Dan apabila kita sebut amal ma'ruf ini, jadi kita kena wan nahyu anil munkar, dengan kita kena mencegah
ataupun menghalang dari berlaku kemungkaran. Apabila kita sebut amar ma'ruf, dia akan sekalikan dengan nahi mungkar. Dia tak boleh kita mengajak orang buat baik je, tapi dalam masa sama kita tak suruh pun orang, ataupun kita tidak larang pun orang itu buat jahat. Kita tak larang pun kalau kena dapat maksiat, kita tengok saja, kita biar je. Tapi dalam masa yang sama kita suruh orang buat baik. Itu bukan ciri, itu bukan ciri-ciri keimanan. Ciri-ciri keimanan adalah orang yang menyuruh orang lain buat baik, dalam masa yang sama dia juga melarang dari berbuat kemungkaran pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-8, iaitu nahi mungkar, orang-orang yang menghalang dari berlaku kemungkaran. Dan yang terakhir sekali adalah wal hafizuna lil hududillah. Inilah yang terakhir sekali, yang ke-9, iaitu ciri keimanan orang-orang yang memelihara batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terakhir, yang mana orang yang menjaga keimanannya adalah orang-orang yang memelihara, yang sentiasa melindungi hukum-hukum Allah, orang yang sentiasa mendokong dan mempertahankan hukum-hukum Allah, orang yang sentiasa mengikut apa yang Quran suruh, orang yang sentiasa mengikut apa yang sunnah suruh, hadis suruh, bukannya orang yang menentang pula hukum Allah ini. Itulah kita minta berlindung. Jadi apabila kita tengok ramai sekarang ni lah, ramai yang senang-senang saja mempermainkan dengan ayat-ayat Al-Quran, yang senang mempermainkan dengan hukum-hukum Allah. Itulah ciri-ciri orang-orang yang tidak mempunyai keimanan, yang tidak sedar bahawa perbuatan dia itu telah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita boleh mencabar hukum Allah? Mana mungkin kita boleh menentang akan hukum Allah ini? Inilah satu perkara yang perlu kita berhati-hati, yang perlu kita lihat, yang perlu kita amati betul-betul supaya kita ni boleh menjaga keimanan kita ni. Kita tidak tergolong dalam golongan yang dikatakan sebagai orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka kelak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita balik. Sejauh mana diri kita, sejauh mana pengamalan kita, ibadah kita sehari-hari. Adakah kita ni berdoa, adakah kita berdoa sehari-hari ni, adakah doa kita ni diterima oleh Allah ataupun tidak? Adakah sehari-hari ni kita menjaga iman kita ni daripada tergadai, daripada berkurang? Ini marilah kita sama-sama muhasabah balik. Mudah-mudahan kita ni menjadi orang yang sentiasa menjaga keimanan, orang yang sentiasa memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan agama Islam, dan bukan orang yang sentiasa menentang ajaran Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu sajalah untuk perkongsian ringkas pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini ada manfaatnya, boleh kita ambil dan kita sampaikanlah kepada orang yang tidak hadir pada malam ini. Wallahu alam, sekadar itu saja. Saya mohon ampun dan maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap cara. Mudah-mudahan kita mendapat pengampunan daripada Allah dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan doa ringkas insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami dalam keadaan berdosa ya Allah, melainkan Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami dalam keadaan sesat ya Allah, melainkan Engkau tunjukkanlah jalan yang lurus untuk mencapai redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami dalam keadaan sakit ya Allah, melainkan Engkau sembuhkanlah segala sakit-sakit kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami dalam keadaan hajat ya Allah, melainkan Engkau tunaikanlah segala hajat-hajat kami.
hajat kami di dunia ini, lebih-lebih lagi hajat kami di akhirat nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.